Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Hidayah binti Alias dan rakan seperjuangan saya Nur Syahira Nisa binti Zainal dan Nur Azmira Azwa binti Mat Zahid dari IPG Kampus Datuk Razali Ismail akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Nama kursus yang dilaksanakan ialah EDUP 3053 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Sebelum melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kami sebagai pelajar haruslah mengetahui terlebih dahulu hasil pembelajaran kursus atau CLO yang sesuai digunakan. Yang pertama, menggunakan teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara pembentangan berkumpulan. Yang kedua, menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menginterpretasi isu dan trend terkini dalam teknologi pendidikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, big idea untuk projek kami ialah pendidikan alaf baru tanpa sempadan. Seterusnya adalah berkaitan dengan essential question atau persoalan utama yang pelajar perlu faham untuk menjalankan tugasan ini. Jadi kami telah memilih essential question yang pertama ialah bagaimana kesediaan guru dalam mendepani cabaran pembelajaran alaf baru tanpa sempadan iaitu pembelajaran secara atas talian. Yang kedua, sejauh manakah pelajar dan guru didedahkan dengan pengetahuan teknologi untuk pembelajaran alaf baru tanpa sempadan ini. Dan yang ketiga, apakah bentuk bantuan yang sesuai dan wajar diberikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dalam mendepani cabaran pembelajaran alaf baru. Terdapat beberapa elemen KPPB yang terlibat dalam melaksanakan tugas ini. Elemen KPPB yang pertama ialah model pembelajaran murid yang terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu perhubungan, aspirasi dan belajar cara belajar. Komponen model pembelajaran murid yang pertama ialah perhubungan iaitu pelajar dapat mengurus hubungan kolaboratif secara berkesan iaitu melibatkan kerjasama antara pelajar dan guru dari Indonesia di dalam tugasan serta pelajar dapat meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal melalui tugasan talkshow yang dibuat. Melalui komponen aspirasi menjadikan pelajar lebih percaya diri kerana perlu berkomunikasi dengan orang luar dan pelajar dapat menilai kriteria kejayaan bersama rakan setelah selesai melakukan sesi ini. Dan yang komponen terakhir, belajar secara belajar membolehkan pelajar dapat membuat refleksi tentang cabaran penggunaan teknologi dan mengetahui bantuan yang harus diberi oleh kerajaan berdasarkan tugasan yang dibuat serta pelajar dapat meneliti maklum balas pensyarah, rakan dan panel jemputan dari luar negara tentang teknologi pembelajaran alaf baru dalam PDP. Elemen KPPB yang kedua ialah model reka bentuk pembelajaran yang terbahagi kepada 4 komponen utama iaitu rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital serta amalan pedagogi. Melalui komponen rakan pembelajaran, pelajar dapat mewujudkan kerjasama antara pasukan dan guru dari Indonesia untuk mencapai kejayaan tugasan ini. Yang kedua, pensyarah menjadi penggerak dan pendorong untuk melibatkan panel jemputan dari negara luar dalam berjayakan tugasan talkshow ini. Dan kesannya dapat mewujudkan matlamat dan hasrat pembelajaran hasil daripada perkongsian dengan rakan pembelajaran dari luar negara. Melalui komponen persekitaran pembelajaran, pelajar telah menyediakan persekitaran pembelajaran interaktif secara atas talian iaitu melalui aplikasi StreamYard untuk berkomunikasi dengan panel daripada Indonesia. Pelajar juga membina iklim dan budaya pembelajaran yang selesa di rumah bagi kelancaran proses membuat tugasan talkshow ini. Dan pelajar juga menggunakan pelbagai alat dan media yang sesuai seperti penggunaan tulisan bergerak bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik. Seterusnya, melalui komponen pemanfaatan digital, membolehkan pembelajaran bila-bila masa dan di mana sahaja walau berada dalam situasi pandemik melalui aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Pelajar juga menggunakan kemudahan digital sebagai perancah proses pembelajaran untuk menyiapkan tugasan dengan berhubung dengan rakan dari luar negara untuk berkongsi maklumat tentang pendidikan terkini. Pelajar juga mengakses teknologi digital baharu iaitu aplikasi StreamYard iaitu sejenis aplikasi seperti Google Meet tetapi ianya lebih tersusun dan sesuai untuk tugasan talkshow untuk berkomunikasi dengan rakan pembelajaran dari Indonesia. Komponen yang terakhir ialah amalan pedagogi. Pelajar berpeluang menggunakan strategi perancah refleksi kendiri dan pembelajaran terarah kendiri seperti dengan bermula merancang aplikasi yang akan digunakan dan berjaya menjalankan sesi talkshow. Pelajar juga berjaya melibatkan diri dalam sesi refleksi kendiri dan menerima maklum balas untuk mempromosikan metakognitif dengan penghasilan tugasan talkshow ini. Pelajar juga diberi peluang dan berpeluang untuk menggunakan teknologi yang sesuai untuk berkomunikasi dalam talian bagi meningkatkan pelibatan dan motivasi pelajar. Baiklah, saya akan sambung kepada kompetensi 6C. Terdapat 6 elemen iaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan juga critical thinking. Elemen pertama iaitu character, Sasya, mahir mereka bentuk pengalaman pembelajaran baru, bertahan dengan halangan dan juga cabaran pendidikan masa kini, seperti mengadaptasi situasi pembelajaran secara dalam talian kerana pandemik COVID-19. Seterusnya, terdapat 3 sifat yang dapat dikenal pasti semasa melaksanakan tugasan kerja khusus.
iaitu sifat kegigihan, ketabahan dan juga kejagalan dalam menghadapi halangan semasa melaksanakan tugas. Seterusnya adalah kewarganegaraan. Dalam tugasan 3, kami telah mempertimbangkan isu-isu global seperti isu cabaran penggunaan teknologi masa kini dan mempamerkan rasa ingin tahu terhadap kepelbagaian budaya menerusi sesi talk show bersama panel jemputan luar. Seterusnya adalah elemen kolaboratif di mana tugasan 3 ini merupakan tugasan berkumpulan. Setiap pelajar perlulah memberikan kerjasama bagi menjayakan program. Oleh itu, setiap pelajar telah diberikan tugasan dan masing-masing komited dalam melaksanakan tugas masing-masing. Seterusnya adalah komunikasi di mana menggunakan pelbagai alatan dan muat komunikasi untuk menghasilkan komunikasi yang koheren. Dalam tugasan 3 ini sudah semestinya pelajar akan bertanya sesama ahli kumpulan dan juga pensyarah untuk menyelesaikan masalah. Terdapat alatan digital yang efektif yang digunakan seperti aplikasi WhatsApp dan juga Google Classroom. Seterusnya adalah kreativiti di mana kami menggunakan platform yang sesuai mengikut tahap kemampuan dan juga kreativiti. Kumpulan kami telah menggunakan aplikasi StreamYard kerana ianya mempunyai banner dan juga button yang sesuai untuk sesi talk show berbanding Google Meet dan juga Zoom Meeting. Kreativiti juga boleh diukur pada pelaksanaan tugasan 2 di mana kami perlu menghasilkan sebuah video pengajaran. Kami telah meneroka pelbagai aplikasi seperti Canva dan juga CapCut untuk menghasilkan video. Dan yang terakhir adalah pemikiran kritis di mana dapat menilai kesahihan maklumat serta hujah dan boleh menerangkan proses pemikiran. Contohnya kami melakukan carian dan menilai kesahihan maklumat berkenaan isu dan cabaran penggunaan teknologi dan juga kami telah membentuk pengetahuan baru serta mengaplikasi cabaran atau masalah dengan berfikiran kritis bagi menyelesaikan isu ataupun masalah tersebut. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini kepada model 3R iaitu rigor, relevant dan juga relationship. Aspek yang pertama iaitu rigor. Menggunakan resource digital, pelajar membuat carian maklumat di internet mengenai isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran bagi perbincangan dalam sesi temu bola tersebut. Aspek yang kedua iaitu relevant, pelajar telah membuat perbandingan mengenai dunia pendidikan antara dua buah negara iaitu aplikasi pembelajaran yang telah digunakan oleh murid-murid di negara tersebut serta cabaran mereka sepanjang belajar secara atas talian. Aspek yang ketiga iaitu relationship, ia telah menambah kenalan pelajar dengan guru luar yang bukan dari negara sendiri. Seperti yang telah kami jalankan pada tugasan kerja khusus kami ini, kami telah menjemput seorang guru jemputan yang berasal dari negara Indonesia iaitu Cikgu Nita. Kami telah berhubung dengan beliau untuk membuat rundingan mengenai kerja khusus yang akan kami jalankan. Beralih pula kepada model kerangka kerja 3E iaitu Triple E. Ianya terbahagi kepada 3 perkara iaitu engage, enhance dan juga extend. Pertama sekali dari segi engage, terbahagi kepada 2 lagi aspek iaitu fokus dan juga aktif. Dari segi fokus, ia dilihat membantu pelajar untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugasan kerja khusus kerana perlu menguasai tata cara penggunaan aplikasi StreamYard bagi mengelakkan berlakunya kesalahan teknikal sewaktu sesi temu bual. Yang kedua, dari sudut aktif pula, penglibatan aktif kesemua pelajar telah terlihat di mana masing-masing telah bersedia dan bekerjasama demi menjayakan sesi temu bual tersebut. Aspek yang kedua dalam Triple E iaitu enhance, penggunaan aplikasi berteknologi iaitu StreamYard telah meningkatkan penyampaian dan kefahaman konsep serta idea mengenai tajuk yang dibincangkan. Aplikasi-aplikasi ini juga dilihat telah menjadi medium perantaraan untuk pelajar menjelajah mencari maklumat ke dunia baru dalam era norma baharu di mana mustahil untuk dilaksanakan tanpa wujudnya teknologi. Aspek yang ketiga iaitu extend, mewujudkan jambatan antara pembelajaran di sekolah dan pengalaman kehidupan seharian antara dua negara yang berlainan iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Ia juga telah meningkatkan kemahiran pelajar tentang aplikasi yang digunakan seperti membuat sesi temu bual dan dalam masa yang sama bersiaran langsung di platform YouTube. Antara pengetahuan baru yang diperoleh adalah pelajar dapat mengetahui kursus dengan lebih mendalam, dapat menerapkan elemen kreativiti dalam diri, juga dapat mempersiapkan diri dengan pengetahuan sebelum melangkah ke alam persekolahan. Antara faedah yang diperolehi adalah dapat meneroka pelbagai platform, dapat mengembangkan pengetahuan dan memberi tunjuk ajar, memberikan hasil kerja yang berkualiti. Pelajar dapat mengetahui kepelbagaian aplikasi, menyelesaikan masalah dan juga isu yang dibincangkan serta boleh mengetahui kepentingan teknologi dan isu serta cabaran pada masa kini. Beralih pula kepada cabaran dan halangan yang kami hadapi sepanjang kami menjayakan tugasan kerja khusus ini. Pertama sekali, tidak lain tidak bukan kekangan masa. Ini kerana terdapat banyak lagi kerja khusus lain yang perlu kami selesaikan dalam masa yang sama. Yang kedua, capaian internet. Masalah ini telah menyukarkan kami untuk membuat perbincangan kumpulan kerana ada kalanya terdapat masalah internet di kediaman masing-masing. Yang ketiga, ia memerlukan kerjasama kumpulan yang tinggi untuk menjadikan sesi temu bual ini agar dapat memperlihatkan imej yang baik terhadap pelajar Malaysia. Akhir sekali, cadangan penambahbaikan terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, membuat persediaan lebih awal berkaitan topik yang akan dibincangkan supaya lebih tenang dalam sesi temu bual. Yang kedua, kerap merujuk kepada individu yang lebih arif seperti pensyarah supaya tidak bercanggah dengan kehendak tugasan. Yang ketiga,
mengurus masa dengan baik antara kerja-kerja lain supaya dapat menjayakan tugasan dengan lebih sempurna. Maka dengan itu, setakat ini sajalah pembintangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.